Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, jadi pada hari ini saya akan membuat video ringkas lah yang di mana semua murid boleh tengok lah, boleh semak balik apa yang kita belajar pada pagi tadi. Okay, maknanya murid yang online tadi dan juga murid yang offline pun boleh sama-sama ikut. Jadi tak ada murid yang terlepas pandang lah. Jadi semua dapat semak, dapat tengok balik video ni apa yang kita belajar tadi. Okey, pada pagi tadi, pengenalan tentang kelas hari ini, kelas BM kita yang baru mula, iaitu kelas Bahasa Melayu tahun 6 bersama dengan Cikgu Afif. Okey, yang kedua sekali saya terang tentang adab ketika Google Meet, iaitu yang pertama sekali kamu mestilah menggunakan nama sebenar kamu dalam Google Meet tu. Kalau siapa yang menggunakan Google Meet ID MOE tu memang nama kamu. Okey, tapi ada juga murid-murid yang gunakan ID Google masing-masing, akaun Gmail masing-masing. Tak apa, boleh seperti guna nama ayah ke apa ke, tapi sebaiknya guna nama kamu. So cikgu senang baca nama kamu. Yang kedua, gunakan gambar profil sebenar, iaitu profil yang ada pada akaun kamu tu kalau boleh guna gambar muka kamu. Tak payah letaklah gambar-gambar kartun ke apa ke, tak payah letak muka gambar kamu. Yang ketiga, offkan audio suara. Ketika dah mula Google Meet tu, tolong offkan suara kamu. Hanya on suara tu apabila cikgu arahkan. Yang keempat, mesti on kamera tu. Kamera kena on walaupun suara kamu off, tapi kamera semua kena on sebagai tanda hormat kepada cikgu. Yang kelima, mesti jaga akhlak. Yang keenam, fokus dan memberi respons apabila ditanya oleh cikgu. Okey, baik, seterusnya tadi cikgu telah memperkenalkan diri cikgu, iaitu nama cikgu ialah Muhammad Afifuddin bin Ahmad Tajuddin. Di samping cikgu mengajar BM kelas kamu, iaitu 6 rajin, 6 hormat dan 6 cekap. Cikgu juga adalah merupakan penyelaras tahun 6 2021. Yang kedua adalah pengenalan kelas BM kita. Okey, cikgu akan ajar kamu BM, iaitu meliputi tahun ini kamu akan ambil peperiksaan UPSR, iaitu kertas BM1 pemahaman dan kertas BM2 penulisan. Jadi cikgu akan ajar kamu untuk kedua-dua paper tu. Ingat, kamu ada 6 subjek UPSR. Tapi yang cikgu jaga adalah 2 paper. Banyak tu 2 paper. So, kita akan belajar BM tahun ni dengan elok-elok. Dan setakat ini belajar, kita guna dulu buku apa yang ada. Siapa yang dah beli buku boleh guna buku, sama ada buku panjang atau buku pendek, buku tulis. Kalau siapa tak ada buku lagi, belum beli buku lagi, boleh guna buku tahun lepas. Siapa yang tak ada buku ke apa ke, ada kertas kajang pun boleh pakai. Kertas kajang tu adalah foolscap paper ataupun orang panggil apa, foolscap paper lah. Kertas kajang tu, foolscap paper pun boleh. Kertas yang panjang tu, okey, tak ada masalah. Okey, yang ketiga saya kenal tadi, siapa yang sempat online pagi tadi, kita bersuah kenal, bersembang-sembang, tahu alamat, nama dia siapa, kelas mana, setiap murid yang ada tadi. Dan yang keempat, kita akan belajar sekejap lagi ni. Dan juga ada beberapa kerja yang cikgu bagi. Yang kelima adalah cikgu minta lepas ni segala apa yang kerja kamu buat tu hantar dekat nombor cikgu ni. Hantar dekat nombor personal cikgu untuk cikgu semak. Itu 0182051995. Hantar dekat WhatsApp ataupun nombor Telegram cikgu, ataupun kamu boleh email cikgu ni, afifuddin.tajuddin@yahoo.com. Nanti kamu salin nombor phone dan juga email. Tapi seelok-eloknya hantar kerja ikut telefon lah, ikut WhatsApp lah. Telegram senang dapat. Okey, seterusnya, okey, ini isi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pada hari ini kita tadi berbincang tentang petikan pemahaman, iaitu sebuah petikan yang bertajuk Permata Keluargaku. Okey, kita tengok ni okey. Ini adalah petikan pemahaman, okey, di mana kita bincang tadi, kita baca, dan kerja rumahnya ialah, yang kerja kamu kena buat ialah kamu kena salin petikan ni, okey, dalam buku tulis kamu atau kertas kajang. Salin petikan ni, tulis hari, tulis tarikh. Contohnya hari ni hari apa? Rabu, tarikh 20 hari bulan. Okey, lepas tu buat tajuk, tulis tajuk dia. Okey, lepas tu dan dia punya petikan ni awak salin. Okey, iaitu bertajuk tentang keluarga Amar, di mana adik dia nama Irfan. Okey, cikgu baca sikit. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Maknanya Irfan tu
berumur 6 tahun sebab prasekolah kan. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu, ada keistimewaan yang begitu terserlah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Hampir setiap hari Irfan akan melukis. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Wah, kreatifnya bisik hatiku. Bagiku Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Kadang-kadang aku berasa malu. Lukisan Irfan jauh lebih cantik dan kreatif daripada lukisanku. Ayah dan ibu juga sedar akan hal itu. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Okey, jadi ketika ni kita bincang tadi dan cikgu nak kamu salin dalam buku teks, tak payah print, salin. Tadi bincang tadi macam nak print kan, tak payah. Kamu salin supaya cikgu nak tengok kamu punya kemahiran menulis. Dan seterusnya kita pergi pada soalan, iaitu soalan ni ada soalan pemahaman. Okay, nanti kamu salin ni soalan pemahaman, tuliskan jawapan berdasarkan petikan di atas. Okey, ni tak payah. Okey, contohnya macam satu kan, ceritakan bakat istimewa Irfan. Jawapan kamu mesti panjang, tak nak pendek. Contohnya dalam petikan tadi kita baca tadi, Irfan tu pandai melukis. Tu jawapan dia, okey. Tak nak kamu buat melukis, tak nak, simple. Salah tu. Jawapannya mesti kita kena kutip soalan iaitu bakat istimewa Irfan ialah melukis. Okey, tu cara kita nak jawab. Okey, nombor 2. Okey, tadi jawapannya ialah melukis. Okay, nombor 2, terangkan sikap abang Irfan. Apa sikap abang dia? Kita bincang tadi, ini kan sikap dia kan. Apa? Ni sikap abang Irfan ialah sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Jangan guna Irfan. Kalau kamu gunanya macam tak sedap, macam tak kena. Kepada nya tu merujuk kepada Irfan, so tulis nama Irfan. Okay, alright. Okay, dan seterusnya kita tengok tadi soalan nombor 3. Nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk menggilap bakat Irfan. Apa usaha mak bapak dia? Irfan ada ni kan. Okey, tengok ni perenggan yang ni, yang cikgu bulat merah ni. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahiran. Ada 2. Okey, so jawapan kamu macam ni. Nombor 3 kan, usaha ibu bapa Irfan untuk menggilap bakat Irfan ialah menghantar Irfan menyertai pertandingan melukis. Titik. Lepas tu nak buat poin kedua, gunakan ayat baru, tulis selain itu Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Okey, apabila soalan ni dia ada gambar otak ni, ialah soalan kebat. Bermaksud kita kena buat jawapan sendiri, tidak dalam petikan. Okey, apa jawapan kita? Apa usaha yang boleh Irfan buat untuk meningkatkan bakat melukis? Okey, antaranya mungkin dia kena rajin melayari internet untuk belajar cara melukis dengan betul. Yang keduanya, mungkin dia kena selalu membuat latihan melukis kan, setiap petang, setiap hari kena sentiasa membuat latihan melukis. Kalau dia buat setiap minggu sebulan sekali, tak best lah. Kalau dia buat hari-hari, dia buat latihan mengulang kaji melukis, dia akan lebih pandai. So, kamu bagi 2 isi boleh guna selain itu. Contoh jawapan cikgu, usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya ialah dengan selalu membuat latihan melukis. Selain itu, Irfan juga perlu sering melayari internet dan mencari informasi tentang teknik melukis dengan betul. Okay, jadi itu sahaja isi
pembelajaran BM kita pada pagi tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang cikgu kongsikan video ini, video pendek ini, video yang simple ini kamu dapat ulang kaji, dan juga kepada murid-murid yang tak sempat tadi, mungkin ada masalah internet ke, masalah handphone ke apa ke, pun dapat ulang kaji juga. So tidak ada siapa yang terlepas pandang. Okey, jadi Assalamualaikum dan terima kasih.